Anda boleh dengar suara saya dengan jelas? Tak ada sangkut-sangkut ke? Tak ada? Okey, baik. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pohon ara. Manis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Prof. Madya Teknologis Dr. Muhammad Khairul Amri bin Kamarudin, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Sultan Zainal Abidin, Merangkap Penyelaras Khusus Kerja Sosial dan Pembangunan Universiti Sultan Zainal Abidin. Yang berusaha, Dr. Tuan Zukri bin Tuan Sembuk, Fellow Kehormat Institusi Pendidikan dan Pengurusan Kemiskinan Universiti Malaysia Kelantan. Yang berusaha, Prof. Dr. Haji Luqman Elias Zawawi bin Muhammad, Pensyarah Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Sultan Zainal Abidin. Yang berusaha, Dr. Muhammad Saiful Nizam bin Abu Hassan, Pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin. Yang berusaha, Muhammad Fakullah bin Muhammad Yassin, Pengarah Program Webinar Series Social Work and Development 2021. Yang dihormati para pensyarah, tetamu jemputan serta hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke webinar Series Social Work and Development Series yang kedua dengan kerjasama Pusat Pengajian Kerja Sosial Universiti Sultan Zainal Abidin. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Fadil Ashraf bin Ibrahim. Majlis dengan sukacitanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka samii'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim, cucurilah rahmatmu ke atas program webinar series 2 Social Work and Development 2021 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaikal anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Fadil Ashraf bin Ibrahim atas baca doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu Niza dan tayangan video copyright. Bisa?
Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat limpah kurnia yang pada petang ini dapat kita berkumpul secara atas talian bagi melaksanakan webinar series Social Work and Development series yang kedua. Walaupun tidak secara bersemuka, tapi kita masih lagi diberi peluang untuk bertemu secara atas talian melalui dua platform iaitu Facebook Live Fakulti Sains Sosial Gunaan dan Google Meet. Majlis dengan berbesar hati ingin merangkaikan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada para panel dan moderator kita pada petang ini di atas kesudian beliau untuk bersama-sama dengan kita dalam webinar series yang kedua yang akan mengupaskan dua tajuk yang menarik iaitu berkenaan dengan kemiskinan dalam komuniti yang akan disampaikan oleh Dr. Tuan Zukri bin Tuan Sembuh dan pelancuran kanak-kanak di Malaysia yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Haji Luqman Elaya Zawawi bin Muhammad. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, di sini terdapat satu maklumat yang mana moderator kita Dr. Muhammad Saiful Nizam tidak dapat hadir bersama kita pada petang ini disebabkan hal yang tidak dapat dielakkan. Jadi moderator kita akan digantikan dengan Nur Syahira binti Imza dari Pelajar Kerja Sosial UNIZA. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada moderator, diingatkan kepada semua peserta untuk mengisi link pendaftaran yang telah disediakan. Tanpa membuang masa, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Imza selaku moderator kita pada petang ini untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya, majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Baiklah, yang pertama-tamanya yang berusaha Prof. Madya Teknologis Dr. Muhammad Khairul Amri bin Kamaruddin, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Sultan Zainal Abidin, sekaligus merangkap penyelaras kursus kerja sosial dan pembangunan Universiti Sultan Zainal Abidin, yang berusaha Dr. Tuan Zukri bin Tuan Sembok, Fellow Kehormat Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan Universiti Malaysia Kelantan, yang berusaha Prof. Dr. Haji Luqman Elaya Zawawi bin Muhammad, Syarah Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Sultan Zainal Abidin, yang berusaha Muhammad Fakullah bin Muhammad Yassin, pengarah program webinar series Social Work and Development 2021, dan juga yang dihormati para pensyarah, tetamu jemputan serta hadirin yang dikasihi sekalian. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Baiklah, sebelum kita meneruskan majlis pada hari ini, suka untuk saya berikan sedikit gambaran tentang perjalanan program kita pada hari ini. Di mana hari ini kita mempunyai dua orang panel yang akan menyampaikan ceramah masing-masing selama 25 minit dan diikuti dengan sesi Q&A selama 5 minit. Dan diingatkan kepada para hadirin yang ada ingin bertanya soalan, anda boleh kemukakan soalan anda di ruangan komen kerana selepas sesi ceramah kita akan membuat sesi soal jawab. Okay, sebelum kita mulakan sesi ceramah, adalah lebih baik untuk saya kenalkan sedikit latar belakang panel pertama kita pada hari ini, iaitu Dr. Tuan Muhammad Zukri bin Tuan Sembok yang merupakan Fellow Kehormat Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan Universiti Malaysia Kelantan, di mana beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda kerja sosial di USM dan telah melanjutkan pelajaran di peringkat master dalam bidang kerja sosial juga di USM dan seterusnya menjalankan penyelidikan di peringkat PhD berkenaan pembangunan komuniti. Okey, untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Dr. Tuan Muhammad Zukri bin Tuan Sembok bagi menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Kemiskinan dalam Komuniti. Persilakan, Doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, terima kasih pada pengurusi majlis dan sama dia TS Dr. Muhammad Khairul Amri bin Kamaruddin dan juga rakan bersama Profesor Dr. Luqman bin Muhammad. Okey, jadi pertama saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak penganjur daripada Fakulti Sains Sosial, okey, UNIZA, okey, yang sudi untuk menjemputlah, memberi peluang untuk saya memberi sedikit perkongsian lah, okey, bukan ceramah sebagainya tapi lebih kepada berbentuk perkongsian, okey, iaitu berkaitan dengan komuniti dan juga kemiskinan. Okay, jadi komuniti kemiskinan satu perkara yang kemiskinan ni satu bidang ataupun satu isu yang biasalah kita
kita dengar. Okey, cuma kita nak berkait juga bagaimana unsur-unsur komuniti dan kemiskinan ni dan bagaimana peranan, masalah peranan juga kita seperti di sosial kan, sosial ataupun kerja-kerja komuniti yang lain. Okey, sekejap ni saya akan send Okey. Okey, boleh nampak ke? Okey, boleh nampak kan? Boleh doktor, boleh. Okay, sebab saya bila kita Google Meet ni kita tak nampak yang saya nampaknya adalah slide saya. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih. Saya Fellow Muhammad daripada isu pendidikan pengusaha kemiskinan INSPEC, iaitu Misi Kelantan. Sebenarnya saya juga berasal dari Terengganu. Saya pun orang Terengganu, Nizam ni Terengganu, jadi saya pun sebenarnya orang Terengganu. Okey, orang Terengganu dia kaitan dengan Cendring Kuala Iban. Jadi itu kampung saya. Okey, jadi hari ini saya lebih kepada kemiskinan dan komuniti. Okay, jadi saya pergi sedikit slide yang saya kan. Okey. Jadi sekarang ni bila kita melibatkan kemiskinan ni, kita tidak akan boleh lari daripada pendapatan garis kemiskinan. Okey, jadi kemiskinan ni banyak. Okey, banyak definisi kemiskinan. Okey, pelbagai definisi kemiskinan. Okey, sama ada bentuk objektif ataupun subjektif. Okey, jadi kita di peringkat Malaysia sendiri, saya lebih fokus pada Malaysia ni. Okey, sekarang ni kita kalau dulu kita sebelum ini kita berasaskan kepada PGK atau Paras Garis Kemiskinan, iaitu pada ketika dulu pada tahun 2005 sebelum ni. Okey, itu paras kemiskinan adalah 620 untuk yang PGK makanan. Jadi ada perubahan. Okey, jadi perubahan ini sentiasa berlaku. Jadi perubahan PGK ini telah berlaku disebabkan ada sudut faktor-faktor yang perlu diambil kira. Okey, supaya kita boleh menilai satu kemiskinan yang lebih efisien. Okay, bagaimana kita nak melihat satu kemiskinan ataupun individu secara kemiskinan ataupun komuniti secara kemiskinan, maka kita perlu ada sedikit pengiraan ataupun dikenali sebagai pendapatan garis kemiskinan. Ini yang telah dilakukan oleh peringkat kerajaan Malaysia sendiri. Okey, jadi perubahan itu jadi kalau ikut dalam konteks PGK makanan dan juga PGK ni, okay, dia berasaskan kepada paras garis kemiskinan dalam konteks makanan dan juga dalam konteks bukan makanan. Okey, kalau tengok pada pendapatan garis kemiskinan ini, okey, pada tahun 2005 untuk telah berlaku dari sudut peningkatan. Okay, daripada 2005 kepada 2019 telah berlaku dalam konteks kita nak menyatakan seseorang itu miskin di tahap mana dan tahap mana, B40 and 40 dan sebagainya, maka perlu ada sedikit indikator ataupun garis kemiskinan yang perlu dijelaskan. Okay. Jadi kalau dulu pada tahun 2005 pada 1980 adalah miskin tega. Okay. Jadi sekarang ni dah jadi miskin dan miskin tega. Okay. Jadi untuk pada 2019 ni dah ada perubahan elemen-elemen, okay, dimasukkan supaya lebih jelas berkaitan dengan paras garis kemiskinan tu. Okay. Sebab itulah kini kalau kemiskinan tu lebih kepada 2,208, iaitu itu dikatakan sebagai miskin. Jadi ini pendapatan baris kemiskinan yang telah dibangunkan oleh kerajaan untuk memberi satu guide atau satu panduan individu ataupun kumpulan tersebut berada di peringkat kemiskinan bagaimana. Okey, jadi mengambil kira 3 komponen, iaitu dari sudut keperluan makanan, keperluan juga bukan makanan dan juga ciri-ciri isi rumah. Okey, jadi sebagai pekerja komuniti ataupun pekerja sosial, kita perlu faham ataupun perlu tahu berkaitan dengan polisi-polisi ataupun berkaitan dengan PGK ni. Okay, supaya bila kita nak bangun satu komuniti itu berasaskan kepada perlulah berlaku perubahan. Okay, jadi miskin relatifnya keseluruhannya, miskin relatif dan kelompok pendapatan mudah terancam mulai ada hak yang jelas. Okay, dah bagi nampak. Okay, sebab ada faktor-faktor yang lain. Okay, supaya nampak sekarang ni dah berlaku peningkatan harga, peningkatan ekonomi dan sebagainya, peningkatan kos sara hidup dan sebagainya, maka itu telah berlakunya peningkatan ataupun pendapatan garis kemiskinan tu. Okey, kalau dalam konteks Islam, dalam konteks zakat, okay, kita ada dia punya pegawaian ataupun standard tertentu yang kita mengatakan bahawa itu miskin. Okey. Okey, dalam konsep kemiskinan ini saya merujuk kepada unit perancangan ekonomi itu Jabatan Perdana Menteri. Okey. Jadi berasaskan kepada pendapatan garis kemiskinan ini, jadi kita boleh terangkan dalam konteks kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif dan juga kemiskinan pelbagai dimensi. Okey, kalau konteks kemiskinan mutlak ni, ia lebih kepada seseorang individu ataupun isi rumah itu tidak cukup untuk memenuhi keperluan asas makan dan minum dan juga bukan makanan bagi sesebuah isi rumah dan untuk supaya boleh memberi ataupun boleh memenuhi keperluan dia.
untuk hidup yang lebih sihat dan juga aktif. Itu dikatakan kemiskinan dalam konteks mutlak. Okey, dan kedua ialah ada sudut kemiskinan relatif yang mana dia lebih 50% ataupun dia perbandingan dalam kalangan 20% masyarakat untuk menunjukkan bahawa pendapatan pendengar isi rumah di Malaysia adalah lebih kurang 2,940 orang. Okey, itu dikatakan kemiskinan relatif. Jadi ada kemiskinan mutlak, ada kemiskinan relatif, dan ketiga ialah kemiskinan pelbagai dimensi. Maksudnya dia bukan hanyalah konteks ekonomi sahaja, tapi dia juga melihat dimensi-dimensi yang lain. Okey, secara objektifnya kita melihat dalam konteks keuangan, ekonomi dan sebagainya. Tapi dalam kemiskinan pelbagai dimensi ni, kita perlu melihat juga kemiskinan dalam konteks yang lain, iaitu dikenali sebagai kemiskinan pelbagai dimensi yang mana dia melihat dalam konteks pendidikan, kesihatan, taraf hidup dan juga pendapatan. Okay, jadi ini memainkan peranan-peranan ataupun faktor-faktor ataupun dimensi yang memberi juga impak kepada kemiskinan itu berlaku. Okey, walau kalau kita tengok sekarang ni kemiskinan dah makin boleh dikatakan semakin meningkat. Dari segi data ada berlaku peningkatan apabila berlakunya situasi COVID-19. Okey, yang mana tidak ada usaha pengangguran, okey, adanya tidak cukup makan dan sebagainya. Ini telah memberi satu cabaran. Okey, bagaimana kita nak memberi satu proses intervensi ataupun kita nak menyelesaikan ataupun mengurangkan kadar kemiskinan ini. Okey, jadi ada kemiskinan tega. Ada kemiskinan tega ni lebih kepada pendapatan jika makanan di bawah 1169. Okey, 2018. Okey, untuk miskin di bawah 2028 dan juga modal terjejas. Okey, jadi ini dikatakan isi rumah pendapatan di antara PJK para kemiskinannya 2.5 PJK itu bukan 5,500. Okey, itu maksudnya akan mudah berlaku terjejas dari sudut kemiskinan tu. Okey, kalau kita tengok baru ni bila berlakunya COVID dan bila PKP sekarang ni dah yang M40 pun sampai turun kepada B40 dah berapa persen. Okay, jadi ini perkara-perkara itu kemiskinan itu lebih katakan sebaliknya saya telah memaklumkan bagaimana kemiskinan itu juga melibatkan kemiskinan situasi. Okay, jadi asasnya apabila kita sebagai nak melihat data itu cuba untuk membantu, cuba untuk membangunkan kategori orang miskin, kita perlu melihat apakah juga apakah polisi. Okay, apa kehendak polisi atau bagaimanakah dari sudut garis kemiskinan. Okey. Ini statistik daripada nasional. Ini yang latest yang dapat bersama Inspect. Saya daripada Inspect. Okey, ini latest itu pada 10 Jun. Okey, dapat daripada Blossom. Okey, sumber daripada PPN ICU JPN. Okey, 10 Jun. Okey, kalau kita tengok kat sini Sarawak masih lagi mendominasi ataupun masih lagi mempunyai tahap kemiskinan tega dan miskin yang tinggi. Okey, disusul ini Kelantan, Sabah dan juga Terengganu. Kalau kita lihat pada Terengganu tu, ia berada di tempat yang keempat. Ini data sehingga 10 Jun. Okey, ini bukan data yang 2019. Ini 10 Jun 2021. Okey, jadi kita nak buat satu perkara, perlulah juga melihat kepada data. Okey, kita perlu melihat kepada realiti sebenar apa yang berlaku dalam konteks data. Okey, jadi barulah kita boleh buat satu perbaikan ataupun proses intervensi terhadap komuniti miskin. Okay. Ini kalau ikut kat sini hampir 2,210,947 yang berada dalam konteks kemiskinan secara keseluruhan. Okey, kalau tengok di Kelantan ada di peringkat yang kedua. Okey, macam kami di Inspect di pihak Inspect, kami juga melakukan beberapa program. Kita melihat kepada bagaimana nak mendefinisi ataupun nak membuat satu proses intervensi terhadap individu dan ahli keluarga rumah, isi rumah, rumah keluarga miskin yang di Kelantan. Okay, nanti saya akan tunjukkan bagaimana prosesnya. Okay, tapi dalam konteks kalau kita balik pada kerja sosial komuniti tu, kerja sosial, berbalik pada kerja sosial, kita harus melihat konteks data. Okay, bila kita ada data, kita ada satu panduan untuk mencapainya. Sebab dalam konteks kemiskinan ini bukan hanya di peringkat Malaysia sahaja, dia juga melibatkan di peringkat international. Okay, sehingga kalau kita merujuk kepada Sustainable Development Goal SDG, jelaskan ada 17 trust, salah satunya ialah konteks kemiskinan. Okay, bagaimana kita cuba untuk mengurangkan isu-isu ataupun mengurangkan adanya isu-isu kemiskinan. Okay, apakah elemen-elemen yang perlu kita ambil kira? Adakah hanya dalam konteks ekonomi saja atau dalam konteks keuangan saja ataupun dalam konteks yang lain? Okey. Okay, ini data yang terbaru hingga 10 Jun. Terbaru ini masih 10 Jun tahun 2021. Okey. Realiti kemiskinan, ini realiti kemiskinan berlaku adalah
inilah antara realiti yang telah berlaku dalam di Malaysia kita. Okey, dari sudut kekangan sumber ekonomi, okey, cuba kita lihat bagaimana realiti sumber pekerjaan, okey, adanya isu-isu pengangguran dan sebagainya. Okey, jadi ini memberi faktor ataupun memberi satu impak untuk terjurusan kepada kemiskinan tu. Okey, sekarang ni kalau kita lihat malah yang terbaru, okey, kalau dalam konteks kalau melihat pada KWSP, simpanan KWSP kan, okey, menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ni walaupun dah tua akan masih lagi bekerja. Okey, dan bagaimana realitinya sedangkan di Malaysia kita akan ada hari tahun warga tua 2030 kan, 2030, yang mana bayangkan pada ketika itu dengan kehidupannya, okey, dengan tekanan ekonomi, keuangan dan sebagainya, KWSP tidak mencukupi, okey, akan menyebabkan akan memberi impak kepada kemiskinan itu lebih teruk atau lebih berat lagi cabarannya. Okey, jadi kekangan sumber ekonomi. Okey, dan sudut yang kedua ialah dalam konteks kemiskinan situasi itu. Kemiskinan situasi ni, macam mana saya nak maklum kemiskinan situasi, ia melibatkan berlakunya contoh COVID-19. Okay, apabila berlakunya COVID, apabila berlakunya isu-isu PKP dan sebagainya, maka banyak rakyat Malaysia ni telah terpaksa ataupun jatuh ke dalam konteks kemiskinan. Okay, disebabkan situasi COVID tu. Okay, situasi PKP tu. Okay, jadi banyak yang terpaksa, kalau kita lihat konteks komuniti terpaksa kerja lebih masa, okay, malah terpaksa meminta pada bantuan pada orang lain. Okay, dan kita tengok bagaimana pihak kerajaan telah membantu pelbagai program dan sebagainya untuk membantu masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan, termasuklah dalam konteks kemiskinan situasi. Okay, kemiskinan situasi juga dalam konteks bencana dan sebagainya. Okay, jadi perkara ini adalah realiti yang berlaku dalam kemiskinan kita. Okay, dan ialah berkaitan dengan pelbagai dimensi. Maksudnya miskin ini bukan hanya dalam konteks keuangan. Okay, sebenarnya kita tidak boleh, tapi memang betul, memang realitinya keuangan itu penting, tapi juga kita melihat dalam konteks pelbagai dimensi yang lain. Okay, maksudnya kemiskinan ini bukan hanya dalam konteks keuangan itu, ada duit ataupun tidak, tetapi juga kita melihat bagaimana kemiskinan dalam konteks sosial ni. Okay, kita lihat sebab itu perkara-perkara yang sebenarnya memberi impak ataupun memberi satu kesan kepada ke arah kemiskinan tu. Jika kita tidak, itulah dikatakan sebagai pelbagai dimensi itu. Okay, dan sebenarnya ialah dari segi jurang pendapatan. Kita lihat jurang pendapatan ada di antara negeri dengan negeri, antara bandar dengan bandar. Malah di bandar sendiri pun, walaupun realitinya nampak macam satu kesenangan, sebenarnya mereka juga berada dalam konteks yang miskin. Okey, walaupun kalau kita contoh sekarang ni dah berlaku satu proses yang mana proses daripada mereka yang berada di bandar nak pulang ke luar bandar, balik ke kampung, disebabkan kerana kekangan dari sudut ekonomi di sana, dari sudut kos harga hidup dan sebagainya, dari sudut pendapatan. Walaupun pendapatannya dikatakan nilai yang agak ataupun keuangannya ataupun gaji yang dia dapat tu ada lebih tinggi berbanding dengan di kampung. Okay, tetapi dari sudut kos harga hidup tu, jadi akan di mana berlaku sekarang ni ialah berlaku bagaimana penghijrahan. Kalau dulu daripada luar bandar kepada bandar diberi ke bandar, sekarang ni penghijrahan telah berlaku daripada bandar ke luar bandar. Migrasi itu telah berlaku. Okey, jadi apakah persediaan yang perlu kita sediakan dalam komuniti itu sendiri? Okey, disebabkan kos harga hidup yang tinggi, contoh di Lembah Kelang dan sebagainya, memerlukan sumber pendapatan yang tinggi untuk hidup kat sana. Okey, jadi menyebabkan realiti itu kemiskinan itu dah berlakunya kos hidup dan sebagainya, jadi menyebabkan berlaku penghijrahan daripada bandar ke luar bandar, balik kampung balik. Okey, jadi itu perkara-perkara yang dari kemiskinan yang telah menyebabkan kemiskinan yang telah menyebabkan berlakunya penghijrahan itu. Okey, dan seterusnya jurang pendapatan ini juga ada sudut antara kaya dan miskin. Okey, adakah adakah kita ni di Malaysia ni adakah disebabkan kerana pembangunan ekonomi ataupun masalah pembangunan ekonomi ataupun pengagihan ekonomi, sama ada pengagihan yang tidak betul atau pembangunan yang tidak pembangunan yang baik. Jadi itu dua perkara yang perlu kita juga teliti. Itu realiti yang berlaku dalam kemiskinan. Okey, dan juga dalam konteks kemiskinan digital.
Okey, kalau kita kemiskinan digital sebenarnya itu juga berlaku. Okey, kemiskinan digital ini juga melibatkan sekarang ni dah apabila belajar di dekat universiti, di dekat sekolah dan sebagainya kan, dia berlaku tidak cukup lengkap dari segi peralatan dan sebagainya. Jadi itu juga melibatkan berlakunya kemiskinan sebagai kemiskinan digital. Jadi kemiskinan digital ini juga bukan tidak boleh akses tetapi tidak faham juga dalam konteks bagaimana nak menggunakannya. Walaupun ada tapi tidak faham untuk menggunakannya. Okey, itu juga dikatakan sebagai kemiskinan dalam konteks digital. Okey. Okey. Jadi bila dah kita faham realitinya, kita dah faham datanya dan sebagainya, jadi apa yang kita cuba untuk kita sampaikan kat sini ialah dari konteks bagaimana proses intervensi tu. Okey, bagaimanakah pendekatan ataupun apakah cara ataupun kaedah-kaedah tertentu yang boleh kita cuba untuk bangunkan komuniti tu. Okey, antaranya ialah ini antara pendekatan yang banyak lagi pendekatan, tapi ini saya lebih fokus untuk kali ini adalah berkaitan dengan pembangunan komuniti berasaskan aset, iaitu asset based community development, recognize agreement, yang mana dia melihat kepada potensi. Okey, tetapi kita tidak boleh lari juga dalam konteks masalah dan juga isu ataupun keperluan dalam komuniti. Kita tidak boleh lari juga yang itu. Tetapi kita juga harus melihat bahawa untuk membangunkan komuniti ini, okey, juga untuk bagaimana untuk buat proses intervensi atas komuniti ini, kita perlu berasaskan kepada pembangunan komuniti berasaskan assets, iaitu asset based community development, yang mana melihat kepada potensi-potensi. Malah ini dikatakan sebagai profile. Okey, dalam aspek kita juga nak melihat dalam konteks kemiskinan itu juga kita juga membangunkan satu profil. Itu profil ini bukan, bila dengar saja profil, ia bukan profil demografi. Okey, itu pemikiran yang agak sempit lah kalau kita nak membangunkan atau nak melihat dalam komuniti, nak bangunkan satu komuniti daripada kemiskinan kepada yang lebih baik. Okey, kita hanya melihat dalam konteks umum sahaja. Okey, melihat pada profil sahaja, iaitu berapa orang yang berada dalam komuniti, berilangannya dan sebagainya, maka itu tidak lengkap. Okey, dalam konteks ini, okey, kita juga harus melihat dalam konteks kita profil itu berasaskan kepada asset based community development, ABCD. Itu berasaskan kepada potensi-potensi yang ada. Keperluan masalah itu memang akan ada. Okey, tetapi jangan lupa kepada potensi itu. Itu dikatakan asset based community development, yang mana dia melihat kepada potensi dan juga bagaimana kita perlu untuk membuat satu intervensi, perlu kita mapping dulu ataupun kita perlu profile dulu komuniti tersebut. Ini yang memberi satu kekangan kepada kita ataupun kalau saya relate dengan pekerja sosial komuniti, kita tidak melihat dalam konteks profil yang holistik. Okey, profil yang berasaskan kepada bukan hanya profil demografi, tetapi profil berasaskan kepada ABCD itu ada modal-modal. Modal kat sini ialah aset. Okey, modal ni kalau konteks biasanya kita ada modal ni melihat pada keuangan dan sebagainya. Tidak, modal ini juga berasaskan dikenal sebagai aset yang mana perlu kita selami atau perlu kita teliti. Okey, di sini kalau di sini ada 8 aset ataupun profil ataupun potensi-potensi yang kita ada. Jadi peringkat aspek, saya share juga berkaitan dengan aspek ni. Okey, kita membangunkan sesuatu atau kita cuba untuk bangunkan komuniti untuk menyelesaikan masalah, untuk mengurangkan masalah komuniti yang berasaskan kepada kita mapping dulu. Itu masalah setengah-setengah pihak yang mana membuat satu program ataupun membangunkan satu komuniti miskin. Tidak kesampaian adalah kerana kita tidak ada mapping. Mapping kat sini ataupun mapping ni berasaskan kepada potensi. Okey, jadi nanti saya tunjuk bagaimana di peringkat aspek ni kita melakukan proses ataupun kita cuba untuk buat intervensi, kita bangunkan dari kapasiti, pembinaan kapasiti terhadap komuniti miskin. Kita dah tahu apakah kuatannya, apakah kelemahannya dan di manakah aset mana ataupun modal mana yang memberi kelebihan bagi dia, cuba untuk kita tonjolkan. Okey, supaya dia dapat menyelesaikan masalah keperluan dan juga masalah yang dialami. Okey, keperluan dan juga masalah tu. Okey, jadi kebanyakan kepada kita ataupun kebanyakan kepada komuniti kita tidak ada satu profil lengkap. Okey, itu merupakan satu kelemahan. Malah saya disebutkan sebagai kelemahan yang sebab kita nak, bila kita nak buat intervensi ni, kita perlu melihat kepada profil.
Profil itu bukan hanya profil demografi tetapi profil secara holistik, iaitu berasaskan kepada asset-based community development. Itu konteks potensi. Okey, pertama ialah kita dalam konteks aset ni ialah berkaitan dengan modal ekonomi. Kita melihat dalam konteks kalau tu isi rumah tu, komuniti tersebut, kita lihat dari segi keuangan dia. Kita mapping keuangan dia, dari segi perbelanjaan dia, bulanannya berapa. Okey, dan apakah potensi-potensi ekonomi yang kita nampak boleh yang dia ada dan kita boleh nampak boleh dibangunkan. Okay, sebab kita nak bantu dia untuk mengeluarkan dia daripada parah garis kemiskinan tu. Okey, jadi dalam konteks modal ekonomi, dari sudut keuangan kita mapping, dari sudut perbelanjaan dia potensi ekonomi. Okey. Dan kedua ialah berkaitan dengan modal insan. Okey, kita lihat apakah yang dia ada dari sudut ilmunya, dari sudut kemahirannya. Okey, sebab apabila kita ada perkara tersebut, maka mudah untuk kita berbincang juga bersama dengan komuniti, bersama dengan isi rumah tersebut untuk supaya bagaimana kita menggunakan ilmu atau kemahiran-kemahiran yang ada untuk kita bangunkan lagi. Okey, barulah kita buat satu projek ataupun program itu bukan hanya sekadar buat, okey, hanya separuh jalan dan tidak. Okey, jadi kita juga mapping, kita melihat dalam konteks modal insan. Okay, kita ada modal ekonomi tadi, kita ada modal insan. Kita tengok ilmu apa yang dia ada, apakah ilmu yang telah dia miliki, dan bagaimana kemahiran-kemahiran yang dia ada. Sebenarnya kemahiran tersebut sebenarnya kita kembangkan. Kita kembangkan untuk supaya dia boleh keluar daripada garis kemiskinan. Okay, bukan hanya suntikan daripada luar sahaja semata-mata. Okay, kita perlu juga ada sudut partnership. Okay, partnership daripada pihak government, agensi swasta, universiti dan sebagainya. Okay, tapi juga kita perlu juga melihat kemahiran-kemahiran yang dia ada. Okay, potensi-potensi kemahiran dia ada. Okay, dia sebenarnya ialah ada sudut modal semua jadi. Modal semua jadi kat sini ialah ada sudut sekitaran dia. Apakah modal-modal atau sumber alam yang sebenarnya boleh digunakan, contoh tanah dan sebagainya. Okay, asas kepada alam itu, modal semua jadi itu yang boleh digunakan sebenarnya. Okay, secara maksimum yang mungkin untuk membantu dia keluar daripada kemiskinan. Okay, itu dari sudut modal semua jadi sekitaran. Okay, sebenarnya ialah ada sudut modal fizikal, kemudahan yang ada dalam komuniti yang sebenarnya boleh support individu atau ketua isi rumah itu, okay, warga miskin itu, komuniti miskin itu untuk bangun. Okay, adakah dia boleh akses kepada kemudahan fizikal tersebut. Okay, dari segi dewan dan sebagainya. Jadi kita tidak lihat itu. Okay, ada saya tidak melihat bahawa sebenarnya perkara-perkara tersebut memberi satu peluang untuk kita bangunkan mereka. Okey, di peringkat inspek kita mapping itu. Okey, di peringkat kami mapping dari segi potensi-potensi itu dari segi modal fizikal itu. Okey, dari sini ada sudut modal budaya, maksudnya nilai dia, okay, visi dia, sikap dia, okey, cara pandang hidup dia. Sebab dalam kemiskinan ni, bila kita membuat intervensi ataupun kita cuba untuk bangunkan warga ataupun masyarakat yang miskin, komuniti miskin, ia sebenarnya satu cabaran. Okey, satu cabaran. Okay, sebab ada setengah-setengahnya yang nampak bahawa sekadar untuk ada saja. Okey, malah ada setengah-setengah modal budaya ni ataupun dalam pandang hidup ni, bila kita nak bangunkan satu keluarga, okay, kita nak bangunkan satu komuniti, okey, dia sebenarnya diberi ataupun diancam oleh pihak lain. Maksud diancam di sini ialah contoh saya maklumkan di sini, okay, bila kita pergi komuniti. Okay, ini realiti. Bila kita pergi komuniti, kita mapping komuniti, kita nyatakan bahawa ini realiti yang kita buat pendidikan. Kita turun komuniti. Kita bukan hanya sekadar menyatakan sesuatu dalam konteks teori, tapi kita pergi pada praktikal. Jadi kita cuba untuk collect data. Dan ada setengah-setengah individu ni berada, contohnya kalaulah saya juga mengkaji berkaitan dengan pendidikan nelayan. Okay, bila kita nak bangunkan satu kelompok komuniti nelayan, okay, dalam nelayan itu sendiri, okay, bila kita nak bangun seseorang individu ataupun kumpulan itu, maka dia sebenarnya dipelekehkan oleh oleh ahli-ahli ataupun juga oleh komuniti yang miskin, ahli komuniti itu sendiri. Okay, contohnya kalau kita nak bantu seseorang, maka individu ataupun ahli-ahli mereka tak perlu tolong sebab sama aja dengan kami, sampai tolong pun sama aja. Jadi perkara-perkara tersebut sebenarnya itu dikatakan kita cuba untuk lihat dari sudut pandang dia, hidup dia macam mana. Okay, dia adakah dia menginvisi dan sikap dan sebagainya. Okay, kalau dia mempunyai rendah dalam konteks modal budaya tu, maksud nilai, visi, sikap, pandang hidup dia agak rendah,
ada proses interaksi yang kita boleh lakukan. Okay, kalau konteks dalam kalau pernah dengar neuro linguistic program NLP, okay, kita cuba untuk serapkan perkara tersebut. Kita cuba untuk ubah diri ataupun cuba untuk bangunkan diri dia. Okay, diri dia, dan barulah kita boleh bangun secara keseluruhannya. Okay, jadi dalam konteks ini modal-modal ini kita perlu lihat, kita perlu teliti nilai, visi, sikap dan pandangan hidup ahli komuniti tersebut, masyarakat tersebut. Okey, sebenarnya ialah apa yang kita mapping ataupun kita boleh lihat ialah profil konteks modal sosial tu, perhubungan. Okey, sekadar mana perhubungan tu, maksudnya akrab tu. Sebab bila konteks modal sosial ni ialah dia perhubungan antara individu dengan individu. Okey, apabila nak melihat dari segi kualiti perhubungan tu. Okey, sebab bila person environment, masyarakat ataupun individu berada dalam persekitaran, maka dia perlu berhubung dengan pihak yang lain, dengan individu yang lain. Okay, kalau konteks modal sosial, dia ada dimensi dipanggil bonding, bridging dan linking. Okay, antara keluarga dia, hubungan antara dengan pihak authority, linking tu. Okay, bersama dengan komuniti yang lain. Okay, bridging tu. Okay, jadi kita juga akan melihat dalam konteks keakraban. Okay, kebergantungan dia, kepercayaan dia, ada juga unsur timbal balik ataupun tidak dalam komuniti tersebut. Okay, jadi itu yang cuba kita mapping berasaskan kepada modal sosial tu. Kita melihat pada juga dalam konteks modal sosial. Kita perlu lihat bagaimana sebenarnya kekuatan modal sosial tu sebenarnya boleh memberi satu nilai tambah untuk kita membantu dia. Cuma dia tak nampak perkara tu. Okey, sebab tu orang miskin dia tidak nampak sebenarnya kekuatan potensi yang sedia ada tu boleh dibangunkan, itu upgrade kapasiti dan penggunaan kapasiti dan supaya boleh membangun atau boleh keluar daripada paras garis kemiskinan. Okay? Dan sebenarnya ialah dari sudut modal politik. Maksud modal politik ialah keupayaan dia untuk akses kepada pihak autoriti, maksudnya dengan contohnya dengan KEMA, JKM, okay? Dengan pihak pejabat daerah dan sebagainya. Okay, jadi kita cuba lihat okay, bagaimana adakah dia selalu berhubung, adakah dia mempunyai boleh berhubung dengan pihak authority. Jadi modal-modal politik ini juga kita mapping. Okay, kita cuba teliti. Okay, dan sebenarnya ialah dari sudut modal agama. Okay, dari sudut pegangannya, dari sudut kefahamannya, dari sudut amalannya, bagaimana persatuan berada, keagamaan berada dalam komuniti itu. Okay, jadi kita juga melihat dalam konteks modal agama. Kita tidak akan boleh lari daripada modal agama. Jadi inilah dikatakan modal-modal aset yang mana kita mapping dulu, kita perlu cam dulu, profilkan dulu untuk terusnya kita bangunkan berasaskan apakah potensi yang boleh dibangunkan. Okey. Jadi kelemahan saya pihak tidak memberi satu penekanan secara menyeluruh ataupun tidak profilnya tidak lengkap. Okey, sudut itulah dikatakan kami menengahkan ataupun kita menggunakan asset based community development untuk kita lihat profil dan sebenarnya kita akan bangun